kepada ibadah solat, ibadah-ibadah lain juga. Dan daripada situ rakan-rakan boleh tengok pada permulaan hidup Za'bar ni sendiri, dia dah dididik dengan kita kata ilmu-ilmu yang asas sebagai seorang Muslim. Dan juga ketika itu memang Melayu tidak lari dengan Islam. Jadi kat situ kehidupan Za'bar sebenarnya dah memang dibentuk 100% oleh ayahnya. Jadi buat kita, macam kita akan datang kan, kita memang akan mendirikan rumah tangga dan lain-lain. Jadi kalau kita nak bandingkanlah masyarakat dahulu dengan masyarakat sekarang, sejauh mana ibu bapa tu memainkan peranan untuk membentuk anaknya. Jadi kita tengoklah, kalau kita nak lahirkan seorang tokoh seperti Za'bar ni, sebenarnya dah bermula dengan ibu bapanya sendiri. Za'bar dia tidak lahir begitu dengan bijak macam tu je. Mesti ada pengaruh-pengaruh di luar. Kalau kita tengok dalam hadis ni, setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapanya yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di sinilah peranan besar ibu bapa dalam mencorakkan kehidupan. Andai di peringkat awal kita gagal, jadi perjalanan seterusnya bagaimana anak itu akan dibentuk. Jadi Za'bar, kalau saya nak kata, sebenarnya mula pendidikannya semuanya dari rumah. Jadi pada ketika itu tak ada juga sekolah di Batu Kikir. Ketika itu tak ada sekolah lagi, belum ada. Jadi kalau ayah dia nak hantar pun, ayah dia hantar ke Linggi. Batu Kikir dengan Linggi tu saya tak pasti berapa kilometer lah. Tapi kalau dalam keadaan zaman tu memang jauh. Yang ada kenderaan pun kuda, lembu. Kalau paling ekstrim pun jalan kaki lah. Itu pun makan masa beberapa hari kan. Dan apa yang kalau rakan-rakan nak tengok dalam pendidikan, kalau pendidikan awal kanak-kanak ni, mula kita mesti bagi macam anak-anak kita ni kan, kecil-kecil ni dengan peringkat asalnya membaca, mengenal. Lepas tu buat sikit latihan dengan menulis. Jadi itu yang Za'bar dah lalui pada zaman ketika dia kecil tu. Mula-mula dia membaca, dia baca tapi dia tak faham maksud. Dia baca tapi dia ulang. Itu je dia dapat waktu tu. Tapi menariknya Za'bar ni, dia ada kelebihan yang Allah berikan. Dia makin lama dia ada kecenderungan nak menuntut ilmu secara mendalam lagi. Sebagai contohnya ayah dia ni satu hari tu dia tengok anak dia ni pergi dekat pokok pisang. Dia pergi kat pokok pisang, dia tengok apa anak dia buat. Anak dia tengah menulis atas daun pisang. Apa yang dia tulis? Dia tulis apa yang dia hafal dalam kepala dia. Pada ketika itu mungkin dia dah hafal surah Al-Fatihah, dia dah hafal ayat-ayat Al-Quran. Dia tulis lah dengan apa sahaja peralatan. Jadi ayah dia ni dah nampak lah, Za'bar ni dia memang akan jadi seorang ilmuwan. Jadi ayah dia ni bila dah tengok anak dia dah ada kecenderungan, dia kena usaha lagi nak beri pendidikan ke anak dia. Jadi hari tu dia dah tengok anak dia dah minat semua kan. Dan anak dia juga adalah membaca kitab-kitab yang ayah dia ada. Macam tadi kan, dalam video tadi ada beberapa contoh buku. Itu sebenarnya buku daripada ayah dia juga. Jadi ayah dia ni pula fikir, anak aku ni nak kena belajar Rumi pula. Tapi aku tak pandai nak baca Rumi, nak belajar, nak ajar anak aku. Jadi apa yang dia buat, dia pergi hantar anak dia pergi kepada dua pupu dia. Mungkin pangkat dia pakcik lah. Dan ketika itu ayah dia sanggup ke hantar. Pagi dia kata kalau boleh pagi belajarlah pendidikan Islam, ilmu agama. Dan seterusnya belajar untuk ilmu-ilmu Rumi ni, tulisan-tulisan Rumi. Tapi pada ketika itu semuanya dalam tulisan-tulisan Jawi kan. Tapi saya tak pasti, mungkin dah ada waktu tu. Tapi pakcik dia ni sendiri sebenarnya dah masuk ke pendidikan tinggi. Waktu dia di College Melaka tak silap. Jadi rakan-rakan kalau nak lebih tahulah macam kehidupan dia, memang banyak di dalam buku ni. Setiap satu detail. Dan pentingnya kalau kita nak tahu kehidupan Za'bar ni, memang
tak lari daripada budaya ilmu tu. Daripada kecil lagi, ayah dia sendiri dah memberikan suntikan ataupun nilai-nilai intellectualism dalam diri dia. Jadi kita kena tengoklah hari ni anak-anak kita kan, adik-adik kita lah, kita tengok ke rumah, apa yang dia tengok? Baby Shark, dudu baby shark kan. Saya tak tahulah, saya pergi ke tadika pun Baby Shark, dudu baby shark. Jadi saya pun, kita pening lah. Adakah pendidikan kita hari ini nak membentuk pemikiran dan juga sasiah para pelajar, ataupun kita ni kalau boleh tolonglah dia senyap. Datang sekolah tolonglah jangan menangis. Adakah itu cikgu-cikgu kita hari ni kan? Allah alam. Di sekolah pun sama. Di sekolah sekarang kalau kita tengok makin lama yang ramai jadi cikgu-cikgu muda lah. Mungkin bawah kita, bayi-bayi kita sekarang kan. Jadi cikgu-cikgu kita yang lama-lama ni dia dah old series ni dia dah habis dah tempoh dia. Kalau old series ni mungkin lah ada daripada nilai-nilai zaman-zaman Za'ba tu mungkin ada. Tapi sekarang ni kalau hari ni pun kalau kita pergi sekolah pun bersetting dengan cikgu kan. Jadi itu tanda soal lah, yang mana kita ni nak membentuk intelektual dan juga sasiah para pelajar. Jadi kita kena tengok apa-apa pun yang kita nak kena tahu. Okay? Pendidikan yang paling penting di rumah. Jadi buat-buat kita semua, rakan-rakan semua, bersiap sedialah dengan ilmu. Okay? Bukan sekadar ilmu parenting tapi ilmu-ilmu asas agama tu dan juga semangat cinta ke ilmu tu kena ada. Okay? Jangan jadikan satu paksaan bila nak menuntut ilmu ni. Sebenarnya itu salah satu kewajipan untuk kita. Kalau kita nak sangat keluarga sakinah, keluarga mawaddah warahmah dan lain-lain tu. Jadi kalau kita tak bersih diri sekarang, bagaimana kita nak membentuk keluarga tu? Jangan kita beranggapan yang keluarga ni lebih kepada macam sweet-sweet je kan. Susahlah kalau pemikiran tu kita sekarang. Jadi kalau hari ni seterusnya kita tengok kepada kejayaan dan pencapaian. Tadi saya lupa nak sebut. Yang Za'ba ni dia pernah di sekolah Inggeris juga. Za'ba ni dia dah belajar ilmu agama, Rumi. Kemudian dia rasa nak belajar bahasa Inggeris sebab satu hari tu dia nak baca paper English zaman-zaman penjajahan kan. Jadi dia pun tertanya-tanya apa benda ni kan yang dia baca. Jadi dia pun berminat lah. Dan Za'ba yang menariknya bila dia nak baca bahasa Inggeris ni semua, dia kalau tak nak dia kena cemerlang dalam pembelajaran. Menariknya memang semua sepanjang perjalanan dia dalam menuntut ilmu ni semua memang cemerlang. Dan satu hari tu bila dia dah habis peperiksaan tinggi macam SPM dia bawa SPM PMR, dia dah dapat urusan cemerlang dan dia dapat tawaran untuk belajar. Tapi ayah dia, cabaran dia nak menuntut ilmu ni ada juga. Ayah dia ni takut bila masuk sekolah bahasa Inggeris ni. Apa yang agak-agak rakan-rakan boleh fikir kalau masuk sekolah Inggeris ni? Waktu ketika itulah duit. Murtad. Ada duit kan. Jadi yang paling fikirkan ketika itu ayah dia ialah pasal murtad. Sebab sekolah-sekolah Inggeris ketika itu ditadbir oleh paderi-paderi. Jadi ayah dia ni memang takut. Kalau nak pergi sekolah Inggeris memang aku tak kasih kau pergi. Jangan pergi sebab aku takut kau murtad. Balikkan dan lupa. Tapi Za'ba secara senyap-senyap sebenarnya dia daftarkan diri dia ke sekolah bahasa Inggeris juga. Sampailah satu tu ayah dia tahu, ayah dia ni agak murka jugalah ketika tu. Tapi bila dia tengok anak dia balik, tak ada apa-apa pun berlaku dekat anak dia. Okey je. Jadi kalau kita reflect balik, apa yang menyebabkan Za'ba masih lagi begitu? Sebab dia ada asas yang hukum. Jadi rakan-rakan dah boleh nampak lah sebenarnya betapa pentingnya pengukuhan dalam diri kita. Alamak, dah dekat 10 minit. Tak masuk buku lagi. Okey, jadi kejayaan-kejayaan dia boleh tengoklah banyak. Sebab Za'ba ni seorang, kalau kita tengok dia bukanlah seorang pemimpin intelektual saja, dia pemimpin intelektual. Dia ada nilai-nilai aktivisme. Jadi dalam PKPM ni dia kena selalu sebut-sebut ni. Intellectualism, aktivisme. Jadi barulah dapat kita kaitkan dengan tokoh ni, dengan apa yang kita bawa, dengan apa hadaf yang kita bawa sekarang. Jadi kalau tengok kejayaan dia memang banyak. Dia memang bermula dengan jadi seorang cikgu, pensyarah lagi. Lepas tu dia jadi ketua penterjemah. Dan yang menariknya Za'ba bila dia dah dapat jawatan, waktu tu zaman penjajahan British, dia pernah dapat jawatan pergi ke pejabat pentadbiran dan
juga macam saya tulis di depan ni, pegawai penerangan berucapkan radio. Jadi ketika itu dia menggunakan ruang yang ada untuk kita kata melakukan perubahan atau reformation ke dalam ke dalam masyarakat Melayu ketika itu. Sebab masyarakat Melayu ketika itu dia tak ada sumber ataupun sumber-sumber untuk bangkitkan semangat. Jadi apa Zabah buat? Waktu ketika itu dia jadi penterjemah, dia ada ruang juga untuk menulis. Jadi waktu dia menulis tu dia adalah tuliskan kebangkitan sekian saya tak ingatlah dia punya senarai artikel dia, saya tak kaji mendalam. Jadi ketika itu pegawai-pegawai British ni dapat kena pasti yang Zabah ni sebenarnya tengah melakukan satu reformation. Dan ketika itu dia pun dihantar ke tempat lain, tapi pada masa sama dia dapat jawatan lain, dia masih menggunakan ruang untuk lakukan reformasi. Dan menariknya Zabah ni dia memang berjiwa rakyat. Dia nak masyarakat dalam terutamanya Melayu. Sebab tadi kalau rakan-rakan tengok video tadi, dia memang nak naikkan taraf kehidupan orang Melayu dari sudut sasiahnya, dari sudut pemikiran, dari sudut ekonomi. Jadi sebenarnya kita ni beruntung, kita ada orang sebegitu. Tapi taklah macam hari ni nasib bergantung. Dan banyak lagi kejayaan-kejayaan dia. Dan yang paling menarik, mendapat gelaran pendeta tu berbentuk sokong, itu satu simbolik lah. Waktu ketika itu sebenarnya dia dah banyak buat penulisan Zabah ni. Dia dapat daripada penulisan dia yang banyak tu, itulah dia yang mengiktiraf dia sebagai seorang tokoh. Dan Zabah ni juga seterusnya saya nak sentuh pasal watak dan nilai dia mudi. Tengok, itu taat dan patuh, suka mengejar ilmu. Dia punya prinsip menuntut ilmu sepanjang hayat. Kita belajar sampai ke liang lahat lagi, belajar sampai jadi pakar. Semestinya rakan-rakan di USIM ni selalu dengan Prof. Madya, Dr. Zulkifli Hasan kan. Jadi doktor sendiri memang menekankan tentang budaya ilmu. Jadi amatlah saya rasa relevan bila saya dapat berkongsi dengan rakan-rakan hari ini. Kita ambil inspirasi daripada tokoh ni untuk kita terus kuatkan budaya ilmu dan diri kita. Dan Zabah ni juga dia suka mencari pengalaman. Sepanjang dia buat penulisan, dia juga pergi merantau ke merata-rata tempat untuk melihat kehidupan masyarakat di negeri-negeri ni. Dia pernah pergi ke Kelantan, dia pernah pergi ke Negeri Sembilan, berbagai daerah, dia pergi ke Perlis ada. Dan segala penulisan dia ni dia terbitkan dalam bentuk majalah. Jadi itu dah ada dah Dewan Bahasa Pustaka. Jadi kat situ dia tulislah bagaimana kehidupan dan juga sosioekonomi waktu tu, pandangan dia. Daripada situlah dia dapat satu semangat dan satu kita kata panduan. Dan yang dia ni kena lakukan satu perubahan ke dalam masyarakat. Sebab tu pentingnya kita ni kena mengembara. Kita cari ilmu dari sudut pengalaman tu sendiri. Okey, ni lain dah. Okey, jadi InsyaAllah saya akan masuk ke dalam buku lah pula. Okey, sedikit pasal buku ni. Saya tak sempat nak tulis semua dalam slide tu. Jadi buku ni sendiri, kalau kalian semua nak lebih faham, dia ada pelbagai perbincangan lah. Dan buku ni sendiri sebenarnya buku yang memang ditulis secara saya rasa mendalam juga oleh Zabah. Sebab dia nak sentuh kepada kehidupan masyarakat Melayu. Kalau kalian tengoklah Perangan Batu di sendiri ni sendiri dah dekat dengan kita. Kalau kita hari ni kita nak mencari apa-apa rezeki, kita kena bergantung pada diri kita, bukan? Kita nak pergi mencari kedai, kita kena pergi sendiri, pergi buat resume dan lain-lain lah. Kita nak kena usaha selalu explore website-website. Lepas ni dah habis belajar mesti nak kena cari kan. Jadi saya nak bagi ada beberapa contoh. Kalau kita tengok hari ni, apa yang kita selalu kalau kita lah, jadi kita sebagai pelajar, apa yang kita selalu pandang antaranya? Apa yang kita selalu pandang? Kalau kehidupan pelajar mesti tak lari dengan benda tu lah. Apa? Duit. Betul, saya tak ingat memang duit. Duit lah menjadi satu isu utama kan. Jadi saya nak ni lah, bukan ambil duit. Okey lah, ambil nilai besar lah sikit kan. Sorry lah, saya memang macam ni macam penyampaian saya tak boleh nak betul-betul
jangan duduk depan jadi lecturer, tak best lah. Sebab saya memang selalu turun-turun sekolah, kalau boleh memang cari cara saya bawa dia mungkin lain lah kot yang kerja lah Okay, jadi saya nak tanya, kalau kita nak dapatkan duit ni apa cara dia? Kerja? Betul? Ambil abang. Ha? Okay, kalau nak dapat duit ni, nak tunjuk kat saya macam mana? Ha? Nak? Saya lah ambil letak. Okay, ambil dulu. Okay, ambil dulu. Saya nak tunjukkan sebenarnya. Okay. Betul, yang ni tak nak ni? Oh. Aku balik. Okay, ambil dulu. Okay. Ambil dulu, ni pulang balik. Duit penting semua ni. Okay. Tak, saya nak tunjukkan simbolik je dulu lah. Perumpamaan lah sebenarnya. Jadi nanti tak apa. Siapa yang nak, nanti saya bagilah. Nanti saya dengan dia lah. Yang lain tak payah tahu. Okay. Jadi kalau rakan-rakan tengok, kalau kita nak dapatkan duit tu, kita mesti ada keinginan kan? Kita mesti ada keinginan. Tapi saya tengok keinginan rakan-rakan tak menunjukkan kepada tindakan. Itu yang saya rasa seorang je lah. Nak? Betul? Betul nak? Nak tapi nak pergi ke tak nak? Jadi kalau kita tengok hari ni, kebanyakan daripada kita keinginan tu ada. Keinginan tu ada tapi dia tak terjemahkan dalam bentuk tindakan. Macam tadi adik tadi, ambil ke abang. Betul ambil ke abang. Tapi asal tak datang ambil. Sebab baru-baru ni saya buat di sekolah, di satu program. Waktu ketika tu orang tu dia tunjuklah duit kan. Orang tu tunjuk je duit, dia tanya, macam ni kita nak dapatkan duit ni? Dia bagi 100, 50 ringgit. Dia tanya adik-adik, macam ni nak dapat duit ni? Bekerja. Macam ni dapat duit ni? Bekerja. Ni abang dah tunjuk, dia macam ni dapat duit ni? Bekerja. Banyak kali bekerja. Alah, Faisy pun dah fed up. Salah. Pergi ambil. Masih lagi sebut. Macam nak dapat duit ni? Bekerja. Jadi, hari ni, pemikiran kita, semuanya dalam kepala je. Semua tak pernah nak tafsirkan dalam bentuk tindakan. Nak dapat duit? Betul lah bekerja. Tapi, kesungguhan kita nak bekerja tu mana? Nanti paling pulang. Okay, itu contoh. Okay. Kalau boleh nanti Yusuf lah. Nanti apa-apa dengan PKWC lah, dia ada bajet. Okay. Jadi hari ini kita nak sentuh pasal perangai berkaitan pada diri sendiri. Kita nak sentuh. Sebenarnya Zabah dia nak sentuh pasal apa? Jadi itu sebagai contoh lah untuk rakan-rakan betul-betul faham. Okay. Dalam masyarakat kita ni, saya nak tanya juga, apa antara sifat-sifat yang paling common? Dalam masyarakat kita lah. Sifat, okay saya nak tanya, berapa banyak sifat baik yang ada? Cuba sebutkan. Baik budi bahasa. Lagi satu, bagi duit. Itu bukan sifat. Pemurah. Okay, lagi peramah, penyayang. Ini semua macam dia tak kira je. Okay lah. Okay, itu satu. Okay, kalau dari segi sifat-sifat buruk apa pula dalam masyarakat kita? Sangka buruk lagi? Okey, lagi? Ada tak? Apa tu? Tak berhenti baik. Itu bukan sifat. Itu masalah kat Yusuf. Lagi ada tak yang lagi? Tak disiplin. Lagi? Tak tepat pada waktu. Okey lah. Jadi saya rasa mungkin semua tak sedar. Saya rasa kalau dari segi masyarakat kita ni, okey lah, kalau saya kecilkan kepada skop seorang pelajar, sebenarnya sikap kita yang paling tinggi ialah pemalas. Pemalas tu sebenarnya paling common lah dalam masyarakat kita. Dan itulah yang Zabah sentuh dalam buku dia ni. Dia sebelum dia sentuh pasal perangai berkata pada sini, dia sentuhkan yang pertama bab. Dia ada empat bab dalam buku ni. Mungkin siapa yang dah pernah baca? Sikit je kan? Sebenarnya saya dah baca sampai bab yang kedua, panjang. Jadi bab yang ketiga dan keempat ni dia lebih kepada falsafah sikit. Tapi bab pertama dan kedua ni lebih kepada refleksi dan teguran untuk kita sebenarnya. Itu saya boleh bagi kesimpulan lah.
Dan yang bahagian pertama ni dia sentuh tentang tentang tumpuan dia yang pertama. Tentang yang pertama dia sentuh pasal keburukan perangai bergantung kepada orang lain. Jadi dia sentuh apa faktor masyarakat kita ni yang menyebabkan kita ni selalu bergantung pada orang lain. Yang pertama ialah sifat malas, yang kedua ialah tidak yakin pada diri sendiri. Jadi kalau kita tengok hari ni, kalau sebagai seorang mahasiswa, berapa ramai yang betul-betul berani nak tampil ke hadapan untuk paling mudah lah untuk buat presentation. Itu pun kadang-kadang rasa takut-takut. Dan juga hari ni kalau kita dalam kelas, berapa ramai lecturer bagi assignment malas nak siapkan, malas nak buat. Itu contoh paling mudah lah. Dan kalau Zabah ni sendiri, dia sentuh pasal dua benda ni supaya masyarakat kita ni sedar. Kalau kita tak ubah nilai diri kita, nilai yang asal nilai diri kita, bagaimana kita nak maju ke hadapan. Dan kalau saya boleh katakan, sebenarnya Zabah memang dalam bukunya dia akan kritik lah. Dia akan kritik seberapa banyak tentang sikap kita ni. Disebabkan pemalas kita ni, kita asyik bergantung pada rezeki orang lain. Disebab ketidakyakinan kita ni untuk usahakan sesuatu, kita asyik mengharapkan pertolongan orang lain sahaja. Dan itulah yang berulang-ulang kali Zabah sebut. Dan itu satu masalah yang saya rasa amat berat dengan cabaran-cabaran yang kita akan hadapi hari ini lah. Jadi lepas ni saya akan kaitkan sikit dengan cabaran-cabaran kita akan datang. Dan juga 10 minit, okay, Mairah. Okay, dan itulah saya memang betul lah saya kena buat sejam. saya tak nak sejam. Okay, dan saya rasa nanti kita buat sesi-sesi lain. Saya rasa menarik ni nak kupas ni. Okay, dan kemudian tumpuan Zabah yang kedua, tadi pasal faktor-faktor kita ni tak bergantung pada diri sendiri, ada dua tadi. Kemudian dia fokuskan dalam buku ni tentang isu dia bertaklid buta dan berijtihad diri sendiri. Bertaklid buta ni maksudnya kita ni kalau kita terima sesuatu, okay, kita ni kalau macam menuntut ilmu, kita ambil skop ilmu, kita tuntut ilmu, kita tak pernah pun nak kaji sama ada sahih ke atau tidak. Kalau zaman-zaman orang dulu, kita ni kurang dari sudut para ilmuwan kan. Jadi mana-mana yang ada, itu je yang kita ikut. Contohlah kalau lebih kurang macam ada orang Melayu, lepas tu apa lagi saya lupa perkataan tu. Adalah beberapa tu, kalau kita sebut benda tu, orang akan percaya. Contohlah, kita ambil contoh kalau pecah cermin nasib malam. Itu orang putih punya, saya tak tahu Melayunya apa kan. Contoh kalau masak, waktu tengah masak menyanyi, tak ada jodoh. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Kalau bawa payung masuk dalam rumah, ular datang. Ular? Saya ingatkan rumah apa. Okay? Jadi ketika itu masyarakat Melayu ni dia terima sahaja. Dia tak pernah betul-betul faham dan mengkaji. Tapi itu zaman dulu. Cuba tengok zaman sekarang. Sebenarnya lebih kurang je. Tapi dia lebih ekstrim. Bagi contoh fitnah-fitnah di FB. Tengok yang tu lah. Kita buat perbandingan, saya tak jauh beza pun. Tapi kita lebih mencabar. Sebab kita berhadapan dengan dunia teknologi. Dan juga kalau itu satu bahagian bertaklid buta, kita tak pernah kaji dari sudut kedalaman, kefahaman betul-betul tak, ikut saja. Sebab kita walaupun kita lahir sebagai seorang Islam, tapi kita kena tahu ke agama yang kita anuti, supaya keyakinan itu makin lama makin bertambah. Dan kita takkan pernah goyah dengan apa sahaja yang fahaman-fahaman yang kita akan hadapilah hari ini. Dan juga yang kedua pasal ijtihad. Dan dia nak sentuh pasal para ilmuwan ni. Okay, bila kita menuntut ilmu, semestinya kita akan mula belajar dulu, kemudian kita perlu berfikir. Dan lama kelamaan bila kita dah ada ilmu yang tinggi, kita boleh keluarkan pelbagai teori lah. Itu secara asalnya kalau kita tengok pendidikan formal sekarang. Tapi dalam pendidikan formal sekarang, kita kurang nak adakan sesi macam berbahas. Okay, sesi perbincangan. Tapi saya tak pastilah.
Peringkat USA mungkin banyak, peringkat UA selalu jugalah. Tapi selalunya dalam pendidikan formal, subjek-subjek yang kalian semua tengah ambil, agak-agak perbincangan dalam kelas tu berjalan dengan baik tak? Ataupun one way communication saja. Selalu kebanyakan hari ni one way communication saja kan. Sebenarnya Zafar dia nak tekankan bila menuntut ilmu ni perlu ada perbahasan juga. Supaya kita ni teruji ilmu kita ni. Bukan uji nak tunjukkan kita punya taraf ni rendah, tak. Supaya kita ni dapat melakukan penambahbaikan sebenarnya. Kalau kita tengok zaman orang dulu pun, dia ada dia punya kitab-kitab dia dah dikeluarkan. Tapi kalau nak kita sentuh konteks hari ni, adakah dia boleh dia relevan? Dan sebenarnya satu cabaran untuk para ilmuwan, dia kena ada sifat terbuka juga dalam bidang ilmu ni. Dia tak boleh rasakan diri dia ni betul. Dia seorang sahaja yang betul, orang lain tak boleh sangkal idea-idea dia. Dan itu yang berlaku pada zaman-zaman dulu. Kalau zaman generasi atuk-atuk kita, kalau kita tanya atuk kan salah ke? Kami marah kan? Sebab dia dah pegang apa yang dia dah apa yang dia faham. Tapi ada pula orang menyangkal, terutamanya generasi muda. Tapi kita ni hari ni makin lama makin takut lah untuk kita adakan perbahasan, perbincangan begitu. Jadi itu satu refleksi untuk kita lah. Jadi rakan-rakan boleh baca lebih lanjut dalam buku ni juga tentang apa yang dia nak cuba tekankan. Ada juga kait-kaitkan dengan Al-Quran, tentang ijtihad, tentang perangai bantu pada diri sendiri. Dan kemudian tumpuan dia yang ketiga dalam buku ni, dia sentuh pasal kebaikan dan keburukan. Itu je, memang kebaikan dan kejahatan, silap. Dalam buku ni dia sentuh pasal topik tu lebih kepada falsafah. Bagaimana kita nak faham apa arti kebaikan, apa makna di sebalik kejahatan. Sebab Zafar seorang ahli bahasa. Dia sebenarnya bukan seorang pemimpin macam kita tengok hari ni kan. Dia bermula dengan bahasa, dia bermula dengan ilmu sebenarnya. Dan kemudian dia kaji di sebalik perkataan-perkataan itu, apakah dia punya asas. Ada perkataan-perkataan Arab, saya pun terkejut bila saya baca buku ni. Zafar keluarkan pelbagai ayat Quran, pelbagai perkataan-perkataan Arab. Sebab tu bila kita fikir balik, apa dia punya asas. Tengoklah waktu dia dididik, waktu dia kecil. Itu yang menyebabkan dia boleh jadi pakar. Bukan saja ilmu bahasa Melayu saja, tapi boleh jadi pakar dalam bahasa Arab sebenarnya. Itu yang menarik. Dalam bab ketiga, itulah yang disentuh kupasan-kupasan falsafah. Dan yang ketiga, Zafar dia sentuh pasal apa tajuk ni? Fokus yang keempat iaitu